Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz bin Johar, nombor matrik AA201144. Hari ini, kumpulan 8, iaitu kumpulan saya akan membentangkan mengenai pendengar dan transducer. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Adib bin Izahuddin. Beliau akan menerangkan mengenai aplikasi dan perbezaan antara transducer dan pendengar. Seterusnya, Muhammad Aziz bin Johar selaku saya akan menerangkan mengenai pengenalan pendengar dan transducer. Muhammad Syahrul Hisham bin Mat Yusof pula akan menerangkan mengenai konsep asas ciri-ciri serta operasi pendengar dan transducer. Seterusnya, Abu Hanifah bin Muhammad akan menerangkan mengenai aplikasi transducer kelembapan, dan transducer rintangan akan dibentangkan oleh Muhammad Aiman bin Rahman. Pengenalan kepada transducer dan pendengar. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain, seperti tenaga elektrik, tenaga mekanikal, tenaga kimia, elektromagnet, cahaya, haba dan tenaga bunyi. Jenis-jenis transducer. Transducer dibahagikan kepada dua, iaitu transducer input dan output. Transducer input ialah transducer yang dapat mengubah tenaga fizik menjadi signal elektrik atau rintangan. Transducer output pula ialah transducer yang dapat mengubah signal elektrik ke tenaga fizik. Contoh tenaga fizik: cahaya, tenaga tekanan, suhu atau gelombang suara. Contoh peralatan yang mengaplikasikan transducer input ialah LDR, thermistor, potentiometer dan mikrofon. Manakala, contoh peralatan yang mengaplikasikan transducer output ialah LED, lampu, motor, heater dan pembesar suara. Penderia, iaitu sensor. Penderia ialah sejenis peranti yang bertindak balas terhadap pengubahan dan memberikan satu keluaran yang boleh digunakan untuk mendapat maklumat, iaitu bacaan tentang sesuatu pengubahan itu. Selain itu, keluaran daripada sensor juga yang berbentuk isyarat elektrik yang boleh digunakan sebagai maklumat masukkan aplikasi antara transducer dan penderia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Adib bin Izahuddin dan nombor matrik saya ialah AA201003. Pada hari ini saya akan menceritakan atau membentang tentang aplikasi dan juga perbezaan di antara transducer dan penderia atau lebih dikenali sebagai sensor. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang aplikasi transducer di dalam kehidupan seharian. Transducer mempunyai pelbagai jenis. Antaranya adalah transducer elektroakustik. Transducer ini diaplikasikan di dalam mikrofon dan fungsinya adalah untuk menguatkan suara kita apabila kita bercakap kepada mikrofon. Seterusnya adalah transducer elektromagnet. Transducer ini biasa digunakan di dalam sistem komunikasi yang dipasang di antena atau pencawang-pencawang, dan fungsinya adalah untuk menukarkan isyarat elektromagnet yang diterima kepada isyarat elektrik. Seterusnya adalah aplikasi sensor ataupun penderia. Sensor juga mempunyai pelbagai jenis. Antaranya adalah sensor suhu. Sensor suhu ini diaplikasikan sebagai thermistor yang dipasang di dalam enjin, dan fungsinya adalah untuk mengesan suhu enjin tersebut. Selain itu, ada juga sensor pergerakan. Seperti namanya, ia mengesan sebarang pergerakan yang menghampiri sensor tersebut, dan dia diaplikasikan di shopping, iaitu sebagai pintu automatik. Akhir sekali adalah saya akan menerangkan tentang perbezaan di antara penderia dan juga transducer. Perbezaan antara penderia dan transducer yang pertama adalah penderia
dia dapat beroperasi di dalam persekitaran yang lasak. Yang kedua, dia mempunyai rintangan arus, dia boleh menampung rintangan arus yang tinggi. Ketiga, dia mempunyai rentangan suhu yang tinggi. Dan akhir sekali, dia tidak mempunyai rangkaian yang rumit. Manakala transducer, perbezaan dia yang pertama adalah dia dapat beroperasi atau menghasilkan tegangan tanpa ada bantuan komponen-komponen lain. Yang kedua, dia dapat mengubah tenaga kepada tenaga yang lain. Dan last sekali, transducer jenis aktif, dia dapat beroperasi walaupun tidak mempunyai tenaga luar ataupun tenaga lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Syarif Hisham bin Mat Yusof dan saya akan menerangkan tentang konsep asas, ciri-ciri serta operasi penderia dan transducer. Baiklah, untuk operasi penderia, ia merupakan peranti yang mengesan perubahan sekeliling dan bertindak balas dengan keluaran yang dihasilkan oleh sistem lain. Selain itu, penderia juga akan menukar keluaran tersebut daripada isyarat elektrik supaya proses tersebut dibaca dan mampu menghasilkan suatu bacaan yang sebagai contoh, sensor suhu pada termometer yang digunakan oleh kita pada hampir setiap hari akan mengesan darjah kepanasan badan kita hingga mengeluarkan bacaan yang membolehkan kita tahu atau kita mengenal pasti gejala yang terdapat pada seseorang. Baiklah, kemudian terdapat 5 ciri-ciri penderia yang kita tahu. Yang pertama sekali ialah sensitivity, yang kedua linearity, yang ketiga julat, yang ketiga tidak balas frekuensi, dan yang kelima ialah kebolehpercayaan. Baiklah, bagi penderia yang jenis pertama, terdapat 2 jenis penderia, iaitu digital dan juga secara analog. Baiklah, bagi digital, ia mempunyai 2, iaitu dimatikan atau dihidupkan. Sebagai contoh, penderia pergerakan. Yang kedua adalah analog. Ia adalah bagi mengesan keadaan fizikal yang boleh berubah-ubah dan memberi bacaan yang berterusan, sama ada voltan ataupun arus. Baiklah, bagi penderia jenis kedua, ia mempunyai 2 juga, iaitu sesentuh dan tidak sesentuh. Baiklah, bagi yang pertama, sesentuh, ia mempunyai hubungan fizikal antara sensor dan bahan yang diukur, seperti sebagai contoh, mechanical sensor. Bagi yang tidak sesentuh, ia berlainan dengan sesentuh kerana ia tidak mempunyai hubungan fizikal antara sensor dan juga bahan yang diukur. Baiklah, selain itu, bagi operasi transducer, ia mempunyai transducer pasif. Transducer pasif, ia akan bekerja sekiranya mendapat tenaga daripada luar. Transducer ini akan melakukan perubahan nilai resistansi, nilai induktasi dan juga kapasitansi jika mengalami perubahan. Jenis transducer adalah resistif, kapasitif, induktif dan juga foto. Bagi ciri-ciri transducer, ia mempunyai 4, iaitu julat dinamik, keboleh-ulangan, kebisingan dan juga histerisis. Baiklah, untuk bagi transducer aktif merupakan transducer yang mampu bekerja tanpa memerlukan tenaga daripada luar. Transducer ini tidak menghasilkan daya dan juga dapat menghasilkan tenaga elektrik. Baiklah, seterusnya ialah transducer kelembapan. Transducer kelembapan ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan
kelembapan di atmosfera yang disebabkan oleh pemeluwapan dan juga penyejatan. Ia boleh diukur sebagai kelembapan untuk mengira jumlah wap air dalam isi padu unit udara. Kelembapan relatif iaitu nisbah kelembapan di atmosfera kepada kelembapan maksimum yang boleh dipegang atmosfera. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hanifah bin Muhammad. Nombor kad matrik saya adalah AA200519. Jadi giliran saya untuk menerangkan tentang aplikasi transducer kelembapan. Jadi alatan yang pertama adalah hygrometer mechanical. Jadi ciri-cirinya adalah ketepatan hygrometer mekanik ini adalah rendah. Jadi kesalahannya adalah sekitar 5 hingga 8%. Jadi sebelum menggunakan peranti ini, disarankan untuk menentu ukurnya dahulu. Yang pertama, hygrometer rujukan yang menunjukkan nilai kelembapan tepat diperlukan untuk penyesuaian. Seterusnya adalah kegunaan hygrometer mechanical. Kegunaannya adalah untuk meramal cuaca di sekitar. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengawal kelembapan di dalam magma. Yang ketiga, untuk mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan. Yang keempat adalah sangat berguna dalam kegiatan pertanian. Yang kelima, untuk diletakkan di dalam kotak penyimpanan barang atau dry box untuk penyimpanan kamera. Dan yang terakhir, untuk digunakan dalam penyelidikan. Alatan yang seterusnya ialah alatan psychrometer. Alatan ini adalah untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada alatan ini, ia menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Termometer yang kedua pula merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh ataupun udara lembab. Seterusnya adalah hal-hal yang mempengaruhi pengukuran psychrometer. Yang pertama adalah mempunyai sifat yang peka, teliti dan cara membaca kedua-dua termometer itu. Kecepatan udara melalui termometer bola basah. Yang ketiga, ukuran, bentuk, bahan dan cara membasahi kain. Yang keempat adalah keadaan bola. Dan yang terakhir, suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Rahman, bernombor matrik AA200732. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang transducer rintangan. Transducer rintangan kumpulan yang pertama. Mereka yang mengalami perubahan rintangan yang besar yang diukur dengan menggunakan kaedah potensi pembahagi dan alat ukurannya ialah potentiometer. Potentiometer ataupun POT adalah salah satu jenis resistor yang nilai rintangannya dapat dilaras sesuai dengan penggunaan rangkaian elektrik atau penggunaan yang dikehendaki. Potentiometer ini juga merupakan sejenis variable resistor ataupun resistor boleh laras. Potentiometer ini terdiri daripada 3 kaki terminal dengan sebuah shaft atau tuas yang berfungsi sebagai pelaras. Fungsi potentiometer ini yang pertama ialah sebagai alat kawalan untuk mengawal kelantangan suara daripada audio ataupun video. Yang kedua ialah untuk mengawal jumlah voltan yang masuk ke dalam mitar. Yang ketiga ialah aplikasi switch TRIAC.
Dan yang keempat ialah digunakan sebagai joystick pada transducer. Dan yang terakhir sekali ialah sebagai pelaras signal. Transducer rintangan kumpulan kedua pula ialah mereka yang mengalami perubahan rintangan yang kecil dan juga diukur oleh kaedah jambatan litar. Rintangan tolok terikan, sejenis alat yang digunakan untuk mengukur keregangan suatu objek. Sejenis transducer pasif yang menggunakan konsep perubahan rintangan elektrik dalam dawai logam untuk mengesan sebarang terikan yang dihasilkan oleh daya yang dikenakan ke atas dawai tersebut. Digunakan untuk mengukur tekanan dan juga daya mekanik. Rintangan tolok tarikan digunakan untuk mengukur berat, tekanan, daya mekanik dan juga ajakan. Prinsip operasi tolok tarikan ini juga adalah untuk meningkatkan atau mengurangkan magnitude rintangan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.